Baik, kita sambung ngajar kita ni bab nasihat yang ketiga. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi fid dunya wal akhirati amin. Tentang kitab Ayyuhal Walad, risalah seorang Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu yang menulis wakaf surat bila ditanya oleh anak murid dia bila dah habis belajar selesai bila dah gerak ni lah tak puas hati tanya syekh ni, tanya apa yang perlu dia ajar. Akhir sekali Imam Ghazali meringkaskan dalam buku ni lah Ayyuhal Walad. Baru nasihat ketiga lah. Baik, seterusnya nasihat ketiga. Ilmu itu tidak bermanfaat kecuali bila sudah diamalkan Allah. Tak, ilmu semua tidak akan beri manfaat apa-apa kecuali bila diamal. Tak mengaji dosa. Bila mengaji tahu. Bila tahu kena amal. Bila sudah amal kena sepa dah sampai kepada orang. Baru dia penuhi tuntutan ilmu. Seperti saya sebut dah Syekh Yusuf Al-Bakhur Ahsan sebut dah. Kalau nak kira ilmu paling banyak ni komputer banyak ilmu. Boleh simpan berapa banyak gig dia punya dalam. Tak, kalau rakam ni dah masuk balik kupu. Jadi satu gig ilmu dia. Baru cerita tak ada awal lah. Pergi orang kawan buat kopi pula sirah Nabawi waktu kopi masuk. Alim komputer pada kita. Kalau kita kira ukuran ilmu pada kita dan pada komputer, alim komputer lagi. Tak tengok lagi rak almari rumah kita. Tak, rak almari tu rak kasut ni dua rak kasut ni penuh dengan kitab. Boleh ke kita panggil rak kitab tu alim? Tak boleh. Alim bukan ukuran daripada ilmu, alim ukuran daripada amal. Beramal maka orang yang alim. Sebab itu Maulana Syekh Saleh Ja'fari radhiyallahu anhu. Syekh Saleh Ja'fari pernah sebut seorang ulama Al-Azhar yang masyhur. 3 golongan yang harus kita cium tangan. Ini 3 golongan. Kalau masuk 3 kalau tak ada 3 golongan ni tak cium tangan. Yang pertama sekali ialah ibu bapa kita. Harus kita cium tangan. Sebab ayah mak kita. Yang kedua adalah ulama al-amilin, ulama syarak yang beramal dengan ilmu. Ada maksudnya ulama tidak beramal dengan ilmu. Ulama yang beramal dengan ilmu harus kita cium tangan. Kalau ulama tidak beramal dengan ilmu, maka tak payah cium tangan. Tak kena salah. Buat fatwa pelik-pelik. Fatwa syaz pelik pada orang. Dr. Yusuf Qadawi kata demonstrasi harus. Dr. Yusuf Qadawi sampai sekarang tak ada lah dunia tak kenal dia. Tak. Tiba-tiba canggih fatwa kata tak boleh. Kok mana? Maka ini sahabat sekalian bercanggih. Yang ketiga adalah golongan as-sada al-ashraf. Mereka daripada silsilah keluarga Rasulullah walaupun budak tadi masih kecil. Harus juga kita cium tangan, ambil berkat tu dia Rasulullah. Tenang, bukan dengan sebab ilmu atau sebab dia masa tu kecil lagi. Baik, kata dia, wahai anakku yang tercinta, janganlah engkau jadi orang yang muflis pada amalnya. Maksudnya sesungguhnya muflis ni bukan pada duit saja. Sebab itulah Nabi SAW pernah tanya sahabat dia pada satu hari, atadruna manil muflis? Wahai sahabatku, kamu tahu tak siapa dia orang yang bankrupt? Kata sahabat, al-muflis laisa lahu dinaran wala dirham. Orang muflis tak ada sekuran. Tak ada sekuran. Wala ish wala mali wala harga. Tak ada satu sen pun pada tangan dia. Duit itu kita muflis. Kata kita. Itu pada tafsiran kamu, itu benar muflis. Muflis di sisi Allah Ta'ala ini orang yang mari bawa amalan di akhirat dengan banyak sembahyang, puasa, zakat, jihad. Bawa amalan cukup banyak. Tapi dia kata udah kat orang ni. Dia fitnah orang ni. Dia kata dusta pada orang ni. Semua akhir sekali amalan yang dia bawa banyak tadi diberi kepada orang yang dia zalimi tadi satu persatu. Habis amalan dia sehingga orang yang mari tuntut dia tak putus kan. Maka dibawa amalan jahat orang tadi kepada kepala dia. Maka orang ni kata Nabi SAW diheret songsang masuk dalam neraka Allah SWT dengan sebab muflis tadi. Baik. Kata Imam Ghazali jangan jadi orang muflis tu. Bawa amalan banyak dah. Tapi ada di sana riya, tak saya tak mau. Ikhlas semata-mata kerana Allah. Ada di sana sum'ah. Ada di sana nak suruh orang cerita kebaikan kita. Banyak sahabat sekalian. Bukan mudah nak masuk syurga.
Di sana ada banyak rintangan, halangan. Mula-mula dah apa nama, dan jadi nafsu lepas dah. Lepas dah boleh buat amalan baik, dah boleh lawan. Kan subuh awal ni 3.30. Dah kalau duk tanya Facebook habis dah gitu. Dah Facebook ni 2 jam tak berasa. Dah 3-4 jam biasa tiba-tiba semua alhamdulillah nafsu boleh lawan, boleh bangun sembahyang subuh. Tiba-tiba sembahyang subuh tak ikhlas pula Allah. Maka akhir sekali terreject juga amalan tadi kerana ada di sana dipanggil uqubat, halangan-halangan yang menyebabkan tidak sampai amalan tadi kepada Allah SWT. Kata dia lagi, dan janganlah engkau jadikan dirimu itu kosong daripada perkara yang berfaedah Allah. So semua ini yang disebut kalau saya kaji 10 sifat peribadi muslim yang dianjur, yang diletak di asas kaum Imam Syekh As-Sa'lbani. Cukup bagus, belilah, boleh tulis. Kalau saya baca balik, tengok macam mana dia mula dengan selamat asalimun aqidah, semua tu antara sifat peribadi muslim yang Imam Syekh sebut. Harisan ala waqti, jaga masa Allah. Mari jaga masa dah. Kita boleh cakap jaga masa kadang-kadang dah. Waktu mesyuarat ya. Waktu mesyuarat. Terlanjur semua kopak dalam surat jemputan tulis mesyuarat mula pukul 4. 4.30 ada mari pukul 5. Maaf Ustaz, ada jam lah, tapi jam tu orang buat lah. Dan itu maksudnya jaga masa, insya-Allah. Sifat antara sifat kejayaan peribadi muslim pada saat ini. Jangan jadi pada sehari itu berlalu dah tidak boleh dah. Kena ada masa kita isi kosongan. Kan kita tunggu lah. Di negara Arab ni bagus juga. Kan di di metro, di bas, tetap ij'al awqataka lintizar istighfar wa tilawatul Quran. Jadikan waktu menunggu kamu. Tunggu nak keluar duit, tunggu mama cop pasport. Tunggu, jadikan waktu menunggu kamu itu dengan bacaan istighfar, baca Quran. Sebab jangan jadi berlalu masa itu dengan kata kosong. Sebab apa semua? Sebab kita ni tak mati lagi. Bila tak mati lagi, kita tidak merasai penyesalan. Bila dah mati saja, baru menyesal. Rupanya seminit itu berharga. Macam study lah. Ni dah waktu kuasa tak rasa lagi. Cuba waktu pagi exam tak study. Allah dah baru menyesal. Menyesal kan. Malam baru ni 3 jam aku main Facebook lah. Kalau 3 jam ni study habis satu buku, baru rasa menyesal. Tak waktu sempit. Sekarang ni kita tidak merasa benda tersebut. Bila di akhirat Allah semuanya sunat. Hatta sebut subhanallah itu kita rasa ya Allah, kalau boleh balik ke dunia nak sebut subhanallah sekali. Baru rasa amalan itu berharga pada masa itu. Baik. Dan yakinlah kata dia bahawasanya semata-mata ilmu itu belum dapat menjamin keselamatanmu di akhirat kelak. So semua tidak menjamin seorang itu mata-mata kerana ada ilmu, kerana kita ada tuntutan ilmu adalah amal. Baik, umpamanya dia buat orang perumpamaan. Kalau seseorang ada memiliki 10 kilo pedang yang sangat tajam, satu, dan juga bermacam-macam senjata yang lain lagi, ada macam-macam dah, ada. Dan dia pula adalah seorang yang berani, 3, senjata pedang ada, macam-macam senjata lagi 2, berani pula dan sangat cekap dalam berperang. Dalam peperangan lalu datang seekor singa yang garang dan terus menyerang. Dia buat perumpamaan contoh orang yang tidak menggunakan ilmu dengan sebaik. Maka apa pendapatmu? Apakah mata-mata memiliki segala senjata tadi tanpa menggunakannya sudah cukup untuk menangkis serangan singa itu? Jadi tak? Singa mari? Tak. Silang pun tak. Lari pun tak. Bukuk pedang, menghayungkan pedang pun tak. Menjadi ke terhalang ke kita? Tidak. Maka masa itu kita sudah kata dia sudah tentu tidak, kerana kita tidak gunakan apa yang ada pada kita. Kata dia segala senjata itu baru bermanfaat apabila ia digunakan oleh tuan punya senjata itu. Ilmu ada tapi nak buat kiahnya, kata bahasanya ilmu ada tidak beramal secara semua. Tak payah bicara lah. Kita cek ni, kita ni maksa semua. Saya tahu lah makanan kita ni banyak orang ngaji, dan kita di Malaysia pun banyak ikut kuliah. Contoh kita ambil mudahnya. Semayang duha, fadilah semayang duha ni Allah banyak kita dengar ni. Tapi boleh kita konsisten tak? Sehari paling kurang 2 rakaat tak pada semayang duha. Boleh lah Ustaz, masa tu kalut. Kalut ke 8, 9, 10 ni kalut ni telah.
Tak sempat. Mana boleh jawapan kalau England. Kalau jawapan saya tidur. Tak habis jawapan tu tidur. Kenapa lewat dengan syarat? Tidur. Jadi semua kena minta doa juga. Jangan tidur ni bagus. Jadi kata dia akhir sekali tidak bermanfaat senjata tadi. Baik. Maka begitulah keadaan seorang yang telah mengetahui, kata dia, ratusan ribu masalah ilmu tetapi ia tidak beramal dengannya, maka segala ilmunya tidak akan bermanfaat kecuali setelah diamalkan. Allah SWT. Ini kita tengok keberkatan ilmu pada ulama dulu, bukan duduk pada kitab. Hari ini masalah saya kadang-kadang tengok pada orang yang memasyhur, lebih tersohor dengan kitab dia. Banyak kita dah duduk Mesir 2 tahun ni. Kalau Sahih Bukhari tu habis lah. Cerita kat orang. Kalau Syama'il Muhammadiyah tu 2 kali khatam. Kalau Syama'il Muhammadiyah ni biasa tak. Banyak dia boleh cerita pada orang, tapi masalah akhlak tak berubah. Masalah hati pada orang teruk juga. Masalah-masalah yang berlaku kita tengok seolah tidak sama seperti yang disebut. Ini yang kita takut bimbang berlaku seperti mana dalam hadis Nabi SAW. Orang ini jauh dia daripada rahmat Allah SWT, kerana kita boleh tengok ilmu ada tapi tidak beramal dengan ilmu tadi. Kita semua saya bersemayang Tuhan mudah, berat semayang Tuhan kena perbuatan 2 rakaat panjang payah. Okey, kita ambil yang mudah. Nabi SAW beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Baik, kita mula dengan hadis ni. Dia kata berapa? Dia kata 4, dia kata 3, dia kata 5. Lalu umur kita berapa? 19, 20. Baik, berapa kali sehari kita beristighfar kepada Allah bila kita dengar hadis tadi? Yang Nabi SAW buat Sayyidul Maksum. Nabi ni terpelihara daripada dosa. Tiba-tiba pun beristighfar kepada Allah, nak ajar kepada kita umat dia lebih-lebih lagi kamu. Istighfar mudah ya. Kau kena belajar menari istighfar. Tak payah tak punya sampai ni. Sekota 100 kali sehari. Kita tahu 100 kali sehari istighfar. Ini tak nabi. Nah, kalau kita yang tidak nabi itu dah lebih lagi. Tapi kita ambil, kita stop 100 dulu lah permulaan. Mudah. Lepas kali setiap waktu, semaya 5 waktu ada, buat 20 kali. 20 kali lepas masuk buat astagfirullahalazim. Dia syarat istighfar ni tak boleh sebuah hari. Dah, mata tu ingat ke apa nama? Orang lain tak. Jadi dia mari, dia kena istihdar al-qalb, kena mari rasa hati itu zikir, baru dia ada kesan ataupun diterima oleh Allah Ta'ala. Kecuali selawat tak ada masalah. Selawat ni tak mari hati pun tak apa. Ini lebih Nabi kita Muhammad SAW di sisi Allah Ta'ala. Lebih Nabi kerana diiktibar benda tak didikir ibadat sudah cukup sikit, walaupun tak mari Allahumma shalli ala Muhammad, tak menghayati pun tak apa selawat. Tapi zikir lain tak boleh. Zikir lain kena mari hati, astagfirullahalazim, minta insaf, menitikkan mata, itu lebih baik diterima. Khusyuk mari, hadirkan hati. 20 kali habis ya, sehari 100. Ya, mudah. Tapi benda mudah begitu pun semua saya sebut suka. Sebab kita suka nak amal, kita hanya ada setengahnya ada ilmu. Kena buat sikit-sikit. Baik. Seterusnya kata dia, sama pula keadaannya dengan seorang yang diserang sakit demam panas. Allah, Imam Ghazali nak suruh kita faham ni. Tadi buat main senjata ni ada jenis penyakit pula. Dan sakit kuning yang biasanya ia dinasihatkan memakan ubat sekan jambi dan kaskap. Ni di bawah tu dia kata jenis ubat-ubatan lah. Sama Imam Ghazali dulu yang kata dia campuran daripada cukur dan madu atau apa juga jenis mana nak beritahu obat lah. Dah sakit kita ni, ubat ada, tapi masalah tidak akan hasil sembuhnya kecuali dengan meminum atau memakan ubat tersebut. Saudara saya ngaji doktor lah tu. Tak kenal lah. Contoh ni ada jenis. Dia kata kita tak makan ubat pun. Tuhan kata nak sembuh. Ada juga jenis masyarakat itu. Jenis jadi tu oli tak tu kali. Tuhan kata nak sembuh, tak apa, kita sembuh. Ubat tak makan. Tidak betul. Dia panggil kena ada asbab musabab, ada ikhtiar, kena buat. Contoh tadi lah. Maksud tu buat kali je kan. Betul masalah kita tak mesti tak kira. Kita tak study pun ramai orang ajar. Buat kira begitu. Tak boleh, kena ada usul ikhtiar. Hari sekali najah, alhamdulillah. Tak najah, kita dah usul dah.
Itu baru panggil akidah yang betul. Kalau tidak, orang jenis-jenis fahaman begini bolehlah disebut sebagai fahaman ajaran sesat. Sebab akidah tak betul. Tuhan aku tak betul. Nada bahagian atau usul kita dipanggil ikhtiar. Baik, kena makan tak? Okey, dalam hal ini disebutkan suatu syair dalam bahasa Parsi. Siapa yang ngaji bahasa Parsi sini? Tak ngaji tak? Saya buka kita panggilan pengarang bahasa Parsi dia tak? Okey. Syair, satu syair dalam bahasa Parsi. Bahasa Parsi ni karma dua hizaru ridli hammi bimai taminu khuri nabashadat shidai. Itu bahasa Ahmadi Nijaan, ya, bahasa Iran. Okey, dalam kitab bahasa Arab ni diterjemah oleh diterjemah ini dalam bahasa Arab oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Al-Naqsyabandi, nama Syekh yang menterjemahkan syair ini. Okey, apa maksud dalam bahasa Arab? Maksud yang kita baca tadi, kamal law qilta alfai ridlin khamri lam takun litasira nishwanan idza lam tashrab. Itu maksud dalam bahasa Arab. Law qilta alfai ridlin khamri lam takun. Kalau kata dia kamu, maksud terjemah karma ya, karma selama bidung dalam bahasa Arab. Law qilta alfai ridlin khamrin lam takun. Kalau kamu menyuka 2000 kati khamrin arak lam takun, tak jadi. Litasira nishwanan idza lam tashrab. Tak jadi apa? Tak jadi mabuk selagi mana kamu tak minum. Bukan surat halal arak ni dak ni, jangan faham. Yang salah faham. Nak bagi tahu kita suka. Tak. Suka arak contoh 2000 kati kata Imam Ghazali, banyak 2000 kati ni, tapi tak minum. Lepas tu dia fikir, apa tak mabuk? Tak mabuk, aku tak minum. Maka katanya betul nak sebut ilmu ni tidak bermanfaat kecuali bila diguna diaplikasi dalam kehidupan kita. Baik, kita betul boleh pergi. Faham? Itu maksud syair tadi, syair dalam bahasa Parsi. Kata dia, jadi jika engkau belajar ilmu 100 tahun selamanya. Lama ngaji ilmu, umur 100 tahun ngaji. Tak ngaji ni, dan engkau menghimpunkan 1000 buah kitab. Bukan sikit ustaz, 1000 buah. Ini al-muwala ni bukan kitab liputan kecil, kitab kecil, kitab banyak ustaz. Berapa banyak? 1000 kitab kata yang Mazali kamu himpun. Maka engkau masih belum layak mendapat rahmat Allah kecuali dengan mengamalkan ilmu ini. Allah berat sesungguhnya. Tuntutan belajar juga berat. Sebab nak mengeluarkan manusia daripada kejahilan, tidak ada jalan kecuali kita mengaji. Bila mengaji tak sudah juga. Kata mengaji dah, kita mengaji. Baik, tahu sekarang ni beramal pula. Beramal tak sudah pada diri kita juga, kena sampai pada orang lain. Jangan nak masuk syurga seorang nak. Sesebut dah jatuh jenis manusia ni, dia bimbang syurga Tuhan ni muak kata. Jangan masuk kawan aku ni kan, tak muak nak masuk. Lalu dia pun membiarlah kawan dia pun tidur lajak masuk pukul 7 ke 8. Ini bukan jenis ni, jenis malam. Dia putih semayan dah 10 minit muazzin pukul 3.30 pun boleh turun dah semayan subuh. Tapi kawan bila dia naik, dia boleh baca Quran sampai satu juzuk, lepas tu dia tidur, membiarkan roommate ataupun ahli bid kawan dia tu tidur tak bangun semasa. Ini tidak betul juga. Tak boleh. Bila kita ada ilmu, kena tegur. Contoh masalah kalau kita tengok kan, tahu ni kawan ni masalah duk chatting tak, kita tahu dia chatting apa dah, terkantor SMS dengan lelaki. Macam mana nak tegur? Bahaya ke tak? Kan tegur kan tidak hati tak boleh ke akhwat tak? Nak tegur macam mana? Tak tegur, kita disebut sebagai bersekumpul dengan maksiat. Tak, maka tak boleh, kita kena tegur. Tegur dengan cara hikmah. Hikmah tadi kita perlu pada kebijaksanaan supaya dia pun tak terasa, kita pun lepas daripada tanggungjawab, tak ditanya di hadapan Allah Ta'ala nanti. Baik, kata firman Allah Ta'ala, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, dan sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapat sesuatu kecuali apa yang diusahakannya. Dan ada orang dalil. Ni dalil bahasanya tak bolehlah kita buat tahlil. Baca Yasin kepada orang yang mati. Kan bercanggah kalau kita buat tahlil ataupun kita buat
niat sedekah pada ayah mak kita ke, ataupun ayah mak tidak perlu niat ni direct dia kepada kaum kita ke, tak sampai dia tak pahala. Sebab ni dalil Quran, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Kita kata bahawasanya Al-Quran ayat ni betul, tapi ayat ni dituju pada orang mati tadi. Bila dia mati dia tak boleh buat lah amalan, nampak tak? Tapi ayat ni tidak menyebut orang lain nak buat amalan pada dia. Faham tak? Ayat ni dituju betul lah orang mati tadi, dia semaya tak boleh dah. Dia nak buat apa tak boleh kecuali illa bisalah tadi yang disebutlah hadis kan. Pertama ilmu, manfaat. Yang kedua anak yang soleh. Ketiga sedekah jariah. Kalau tu tiga saja matu. Selain daripada tu dia nak semaya tak boleh, dia nak apa tak boleh. Ini kepada orang mati. Adapun kita yang hidup ni nak bantu orang mati, tidak menjadi halangan dan tidak termasuk benda yang haram ataupun tak sampai insya-Allah, dengan sebab banyak dalil daripada Quran dan hadis lain. Tidak bercanggah lah. Tidak bercanggah ayat ni dengan kita buat selama ni tahlil, penuhi arwah dan sampai insya-Allah. Dan firman-Nya lagi, firman Allah Taala lagi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Dan surah apa ni Ustaz semua? Suratul Kahfi. Kalau kita baca pada pagi Jumaat. Dan Allah Taala sebut, maka siapa yang mengharapkan bertemu dengan Tuhannya, kita lah, maka hendaklah beramal dan falyamal 'amalan shalihan, dan dia kena beramal dengan amalan soleh. Dan firman-Nya jazaa'an bima kanu yaksibun, dan mereka itu dibalas adalah sebagai balasan bagi amal yang telah mereka lakukan. Lagi ayat Quran dan firman-Nya lagi, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sungguhnya orang beriman dan amal soleh adalah syurga bagi dia, jannatul firdaus, dan sebagai tempat tinggal mereka kekal di dalamnya, dan mereka sudah tidak mahu lagi tempat yang lain, kerana sudah pun ada paling nikmat, paling syurga adalah merupakan paling nikmat, paling tinggi atau paling bahagia nikmat di sisi manusia pada masa itu. Dan satu kisah, setelah manusia ni, hamba Allah Ta'ala itu diberi dengan nikmat syurga, maka mereka makan, menikmati juadah, menikmati segala nikmat dan syurga. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada hamba Allah Ta'ala yang masuk syurga, mungkin insya-Allah kita dah neraka. Bila ditanya kepada mereka, ada lagi nikmat yang kamu nak selepas daripada nikmat yang kamu rasai? Ada lagi ke? Tak ada dah. Nikmat dan syurga adalah paling nikmat. Benda kita tak boleh nak terbayang pada masa ini, pada masa di dunia ini dengan nikmat kelaratannya. Tapi pada masa itu Allah Ta'ala tanya, nak tak lagi aku tambah nikmat? Allah ada syurga kata nak lah, kalau ada nikmat yang lebih baik daripada nikmat yang kami kecapi pada masa itu. Kata Allah Ta'ala, pada hari ini kata Allah, aku meredai kamu untuk buat apa saja Allah. Itu nikmat Allah Ta'ala paling besar dalam syurga. Bukan syurga, tapi keredaan Allah SWT lebih besar daripada nikmat syurga. Semua nak dapat mardatillah yang baik, semua nak dapat mardatillah, suatu benda yang susah. Tapi inilah yang kita sebut, kita belajar buat semua benda nak cari mardatillah. Bila? Di mana akhir mardatillah? Dalam syurga. Bukan kita minta syurga, nak syurga dalam keadaan kita diredai, mendapat mardatillah ataupun keredaan daripada Allah SWT. Baik. Dan firman-Nya lagi, illa man taba wa amana wa 'amila shalihan. Dan maksudnya kecuali, artinya tidak masuk neraka Allah Ta'ala itu orang yang bertaubat dan beriman serta beramal dengan amalan soleh. Kita tahu belaka nak bertaubat ni semua, kita sudah belajar. Tidak cukup bertaubat ni menangis air mata buaya saja. Kan baru ni bila Mubarak masuk penjara, pepo-pepo pun keluar kenyataan. Dia kata Mubarak sudah pegang Quran dah sekarang. Dia insah dia ni. Sudah pun insah. Habib Adli, Menteri Dalam Negeri dia, bunuh berapa ribu tahanan dalam Amnul Daulah, dia pun insah dah. Zaman Mubarak masuk pegang Quran. Cukup kau taubat gitu sudah semua. Tak ada lagi. Mubarak kalau nak minta maaf, dia nak insaf, dia kena minta maaf dengan rakyat dia zalim, buat kenyataan terbuka. Tak ada lagi kenyataan terbuka tu. Kena berjumpa rakyat yang mereka zalim diri dulu. Wah, ramah 30 tahun dia mereka, siapa tak kena zalim? Kalau sahabat-sahabat baca balik orang yang mati ditanya Amnul Daulah berapa ribu rakyat dia, ramai yang mati dalam penjara, yang diseksa, bawa kubur, bawa. Saya tahu bawa jabat Amnul Daulah tu ada kubur. Dia seksa orang, bila orang tu mati, dia tak kembalikan mayat itu pada keluarga, dia kebumikan terus di
jabat amna daulah, itu kezaliman dia buat. Baik, adakah cukup dia taubat sekadar dengan Quran, taubat tasbih, ataupun bila 2 Jun ni mahkamah akan tentukan dia ni akan jatuh hukum apa. Sekarang dia masih bebas lagi, dia duduk di, saya sebut dah, di jalan ke Ismailiyah. Ada satu institut rawatan kebangsaan yang dalam dia tu 100% macam istana presiden. Semua ada. Mubarak hari ni bukan dia dalam penjara. Bila dia 2 Jun nanti, 2 Jun mahkamah akan menjatuhkan hukum. Tak kira saya dan sedap-sedap nanti saya ni, saya rasa dia tak kena hukum gantung. Tak, hukum mati tak dah saya rasa. Mungkin penjara, mungkin 2-3 tahun, ataupun mungkin kemungkinan besar dia akan bebas. Baik, bila dia bebas nanti dia duduk por tasbih. Tak, kalau saya rasa mau pergi Khan Khalili di Cairo, pergi ziarah makam Sayyidina Hussein, tengok-tengok macam-macam tengok ni mubarak pun. Dah taubat ke tasbih? Jadi kalau taubat dia tak jadi. Kalau kamu bergayut di dalam muka apa pun tak jadi taubat, kerana masih berkait dengan dosa dengan anak Adam. Dia taubat bagus, tak ada dia taubat, istighfar kepada Allah, berjanji. Masalahnya bila berkait dengan Adam, kena pulangkan harta benda yang diambil pada orang yang dizalimi, betul tak? Mubarak ini kepada ayat berapa juta nah. Tak, ini dia susah beli cincin lah. Tak, susah Mubarak beli cincin lah. Berapa juta cincin ni. Saya ingat orang yang main kan. Sungguh kan. Cerita, saya nak cerita, saya ingat cerita. Susah Mubarak ni. Tak, isteri apa nama presiden. Pergilah apa nama lawatan lah, lawatan diiringi oleh menteri pelancongan. Diiringi oleh menteri pelancongan. Pergi lawat satu muzium. Pergi tengok satu mahkota putri apa nama permaisuri raja zaman Osmaniyah dulu. Terlalu mahal lah. Tertulis apa nama atas mahkota tadi SM. SM. Jadi Suzan kata SM ni apa benda ni? Kata menteri pelancongan, SM ni Samihah Malik. Nama raja dengan Samihah, nama permaisuri dia. Ingatkan SM ni Suzan Mubarak. Saya semua dia keluar mulut gitu. Esok sampai mahkota depan dia, hadiah untuk Suzan Mubarak. Allah, macam duduk dalam syurga ni dah. Keluar mulut nak apa? Rata semua. Okey lah. Cukup taubat dia, taubat nangis. Tak jadi, kena kembalikan mahkota. Semua apa yang dia ambil kepada rakyat, itu baru cukup dimaafkan si Allah Ta'ala. Itu kalau pulang duit ataupun benda curi. Tak kira lagi keluarga dia kena minta maaf tadi tu. Orang dia zalim, orang dia apa nama pecat orang daripada universiti kerana terlibat demonstrasi. Tak kira lagi tu. Adakah keluarga dia nak maaf pula? Itu masalah pula timbul. Macam-macam timbul. Maka fala taslimu, jangan kamu zalim, itu lebih awal, lebih baik. Bila melibatkan orang ni semua Allah macam-macam sangkut. Orang tak tahu tak apa. Bila orang tahu kan, agak kau nak maaf kan ni. Kamu bunuh anak aku, tiba-tiba mudah-mudah pergi minta maaf. Ingat mudah maaf. Semua suka. Boleh kita sebut wala afin aninna, fadilah, memaafkan sama manusia. Boleh cerita, tapi itulah maknanya hati manusia. Bertaubat, baik. Dan beriman setelah amal soleh. Dan kata lagi, apabila engkau tidak beramal dengan ilmu, maka apa jawapanmu terhadap hadis di bawah ini? Allah Imam Ghazali ni dia bawa style muhasabah. Dia khitab ni kepada kita, walaupun jawapan itu kepada anak murid dia, tapi sebenarnya dia dituju juga kepada kita. Bunyal Islam ala khamsin, kita selalu dengar syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan wa hajjal baiti liman istata'a ilaihi sabila. Hadis ini cukup masyhur, hadis ketiga dalam hadis 40 Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Islam kita asas sehingga hadis cukup rukun Islam itu. Maka iman itu diterjem. Apa maksud iman? Apa maksud iman? Iman itu ialah perkataan dengan lidah. Membenarkan dengan hati. Dan beramal dengan anggota. Ini cukup 3 perkara, barulah sempurna iman. Maka tidak betul kalau orang sebut kan kita dengar lah, saya ni tak pakai tuduh, tak apa iman saya sempurna dah. Ada jenis. Kan dulu ada penyanyi artis
wanita. Dia kata ustaz-ustaz ni kenapa marah pada artis-artis? Artis bukan ahli neraka, dia kata. Ada statement daripada datuk, seorang datuk wanita yang kata, kenapa golongan agama selalu menyerang artis-artis ni? Artis bukan ahli neraka. Jadi neraka tu saya buat tu nak somak lembu buah. Ada lah ahli-ahli neraka dia. Kita sebut pula ahli neraka ni. Bukan kita sebut, Nabi pun mari. Kan Nabi sebut. Dan peristiwa Isra wal Mi'raj ni kita nak sambut seminggu dua ni. Isra wal Mi'raj. Aku melihat ra'aitu fil jannah. Aku melihat syurga itu ramai golongan fuqara, orang miskin. Dan aku melihat dalam neraka ni ramai orang golongan wanita. Ini hadis. Kita sebut dia kata ustaz. Syurga neraka ni sepuluh ustaz. Syurga neraka kalau pak aku lama dah tepuh syurga ni. Kita mula nak cakap asal. Cuma inilah saya nak sebut semua. Mada umum mereka yang kita kena harapi. Orang jahil ni betul kata Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, Ali sebut manusia akan menjadi musuh pada benda yang dia tak tahu. Kita tak tahu kaum kita ni jenisnya, kita yang kan dia sombong. Tegur sepatah, jawab setengah patah, sakit hati cakap dia. Kita tak kenal lagi dia. Bila dah kenal rupanya dia ni seorang yang pendiam. Sesam salah. Sebab itu kata Imam Sayyidina Ali, manusia dia akan menjadi musuh pada benda yang dia tak tahu. Baik, sebenarnya lagi 3 perkara tadi, maka semua sahabat sekalian ini yang sebut lidah tak madai. Sebenarnya bila orang itu sudah sebut bahwasanya amanah kami beriman, sedangkan sebenarnya manusia ini bila disebut kami beriman, dia pasti akan diuji oleh Allah SWT. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum masalul ladzina qalu min qablikum massakumul ba'sa wad dharra, sehingga ke ayat. Adakah kamu menyangka bila kamu kata beriman, kamu tidak diuji dengan seperti mana golongan-golongan terdahulu? Maka bila diuji baru betul kalau iman bohong ataupun iman dia ni iman yang sebenar. Dia beramal dengan anggota, maka bila buat 3 ni barulah dia panggil seorang itu makna iman yang sebenar. Baik. Seterusnya kata dia lagi. Ada masa kira. Dan dalil yang menuntut kita supaya beramal itu sangat banyak sekali. Ni tak habis lagi ni. Dia dah qiyam dulu, dah qiyam dengan ada pedang sehingga kali bangun cerita dalil. Nak sebut dengan saya semua, sahabat sekalian, ada mad'u orang di hadapan kita ni tak boleh guna ayat Quran je. Kalau guna ayat Quran, guna hadis dia tak boleh terima. Kita guna bahasa kias, guna bahasa kampung, mudah faham. Sebab ini dia mari uslub ataupun metod ataupun manhaj dakwah. Sebab dakwah itu mana boleh disepak dengan pelbagai cara, termasuknya tadi. Ada manusia ada taklid. Selagi mana tak mari dari Quran, tak mari dari hadis, dia tak akan terima. Kita buat mari dari Quran hadis. Itu maksudnya. Kemudian mari pula. Dan sekali sehingga tidak dapat dihitung banyaknya. Baik. Walaupun seorang hamba itu akan masuk syurga hanya dengan rahmat Allah dan kemurahan Allah. Semua kita tidak masuk syurga dengan amal kita. Siapa-siapa yang sebut kita akan masuk syurga dengan amal kita, orang ini sebenarnya sudah tertipu. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dari surah Kahfi pula ustaz? Surah Kahfi juga. Ayat 10 terakhir daripada surah Al-Kahfi. Katakan Muhammad, Allah Ta'ala ajar kepada Nabi kita, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Nak kami cerita kepada kamu wahai umat manusia, mereka yang rugi amalannya. Orang lain buat amalan, buat amalan boleh banyak, tapi dia rugi ni tak balik modal. Harga apa nak cakap juga, kita jual kuih, satu segenap, modal 50 sen, dia bagi untung, kita jual dapat untung 50 sen, betul tak? Dia tak bagi rugi. Buat kuih modal segenap, jual segenap, dia pergi balik modal. Modal tu dapat balik tapi dia tak bagi untung lagi. Untung ni jual kuih, buat modal segenap, jual 2 genap, dapat untung segenap tu dia bagi untung. Ada manusia ni buat kuih segenap, jual 50 sen, rugi 50 sen.
Maka kita tak mau jenis macam ni semua. Jadi kata sebut ini dia bagi orang yang rugi. Tak amal alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang manusia atau hayat di dunia dulu dia dhalla sa'yuhum sesat. Ya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Akan tapi mereka menyangka mereka sudah buat amal baik. Allah kata payah ni. Tak, kita nak pergi ke Cairo. Tak, jalan duk crash kereta ni. Ingat betul tu. Bawa kita bawa sampai ke dunia. Mana Cairo tak sampai. No. Kita merasakan diri kita sudah sampai kepada Allah SWT, tapi sebenarnya tidak. Allah SWT ramai manusia tertipu ni ramai. Kita baca kisah Bal'am bin Ba'murah. Hati apa nama Bal'am bin Ba'murah lagi? Apa lagi? Seorang lagi manusia yang tertipu. Tak, orang ni golongan ulama-ulama atau orang yang sudah dikenali dengan amal ibadat dia. Tapi sebenarnya mereka tertipu, akhirnya terjerat dengan rangkap daripada syaitan nafsu. Akhirnya mereka mati dan kadang tidak beriman pada Allah yang sebagainya. Saya sebutnya, sahabat sekalian, ini. Sebab itulah Nabi SAW sebut, man qala la ilaha illallah, siapa-siapa yang man akhir kalam la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa dia yang akhir kalam dia la ilaha illallah masuk syurga. Walaupun sebelum pada itu dia tidak pernah buat amal ibadah. Contoh hukum kali kena jaga kalau sok main kafe Cina. Tak pernah payah je Cina main apa tiba-tiba dia masuk Islam. Masuk Islam berarti ke mana mati. Nak kata dia masuk syurga kau masuk neraka. Masuk Islam mati. Tak pernah sembahyang, tak pernah kenal Allah. Tiba-tiba sempat dengan la ilaha illallah masuk syurga. Sebab dikira pun hujung hayat ataupun di akhir kalam itu mana dia. Kalau ni saya sebut saudara-saudara, kita minta dengan Allah husnul khatimah. Semaya atau sekira tu hari-hari tiba-tiba mati tak malam, tak boleh. Tak, ini dipanggil su'ul khatimah wa ni'matillah misalnya. Sebab tu antara disebut antara rahsia kenapa disembunyikan masa ataupun waktu mati ni lah, supaya manusia sesat ikut istiqamah. Duduk nak ada kamu ingat pada Allah, tidak lalai pada Allah. Bila awal-awal dia tahu dah nak mati bila. Tak payah bagi tahu tak antara tempat nak bagi tahu-tahu nak mati ya. Seronok lah. Malik ni mati sekian tahun 2000 sekian-sekian contoh. Sepanjang bulan 1 Januari sampai hari nak mati itu tidak ada lah kita, sebab kita tahu tahun tu nak mati. Tapi itulah saya sebut rahsia Allah Ta'ala. Hikmahnya Rasul kita ni sahabat sekalian, siasat istiqamah dekat dengan dia dengan kita dengan Allah Ta'ala. Dalil apa? Dalil Allah Ta'ala sayang kepada kita. Dalil Allah Ta'ala sayang kepada kita ni semua. Dia tak mahu kita ni lupa kepada dia walaupun saat-saat. Supaya dirahsia waktu kita mati dan kita terus dekat dengan dia kepada Allah SWT. Baik. Okey. Kata dia, dan berapa banyak halangan dugaan yang besar-besar yang mesti dilaluinya sebelum sampai ke sana. Banyaklah daripada uqubat halangan saya sebut tadi, terlalu banyak untuk sampai pada syurga Allah. Maka awal-awal lagi baik kita tak segitulah. Baik beramal. Beriman masalah. Banyak benda tadi kan, beriman masuk syurga juga, tapi kena neraka dulu. Apa kata kalau kita beriman beramal soleh tak masuk neraka walaupun saat. Itu lebih baik. Sebab kita takut. Bukan takut apa, takut pada azab Allah Ta'ala, dan kita minta jawab qina azabana. Nak makan nasi tu semua Nabi ajar lagi. Padahal nasi tu kita tahu dah berat duit kita. Lalu kita beli ikan tu, ayah kita tak ada duit, tapi Nabi ajar Allah baiklah fi marasana wa qina azabana. Ada hujung dia tu minta jauh daripada azab neraka Allah. Nak ajarnya neraka ni jangan sekali-kali kita berjumpa. Kan bila peristiwa Isra wal Mi'raj dekat ni saya dah baca saya pun Isra wal Mi'raj, Nabi SAW dibawa berziarah, tengok masuk syurga, tengok semua bila mana setiap lapisan langit yang Nabi pergi tu semua setiap lapisan langit, setiap di tempat yang Nabi pergi itu, semua malaikat alu-alukan kedatangan Nabi. Marhaban ya khairan Nabi. Selamat datang pada sebaik Nabi. Pergi ke neraka, ada satu malaikat tak senyum, tak mengalu-alukan Nabi, tak tanya khabar Nabi. Dia masa muka Nabi agak terasa sikit lah. Nabi tanya Jibril, siapa dia? Malaikat ni. Kau pelik nampak ni. Orang yang aku pergi semua tanya khabar, semua mengalu-alukan itu, semua senyum. Ni tak pernah senyum.
aku pergi. Tak, sebagai tamu ni terasa lah juga. Tak, maka kata Jibril, inilah dia malaikat yang menjaga neraka sejak dia diciptakan oleh Allah. Dia tidak pernah senyum walaupun sekali. Tak pernah senyum. Maka semua setara Nabi tu, Nabi Muhammad SAW ni tak ada lah makhluk tak kenal dia. Bermula daripada ketua Jibril, ketua malaikat Jibril sampai malaikat-malaikat biasa semua kenal. Sehingga batu dan juga kayu pun semua kenal Nabi. Kan dalam kita baca sejarah bagaimana Nabi itu jalan satu hari, tiba-tiba terdengar suara Assalamualaikum ya Rasulullah. Tengok kiri, tengok kanan, tak ada orang. Tiba-tiba batu bagi salam pada Nabi. Kenal dia pada Rasulullah. Itu batu. Tapi ada satu jenis malaikat yang tidak senyum, iaitulah malaikat Zabaniyah ataupun malaikat yang menjaga neraka. Dan ini semua, kalau start Nabi itu dia tak senyum, kita ni tak senyum ke? Kita ni Nabi pun tak, malaikat pun sama terang jadi tidak. Agak-agak senyum, sila masuk neraka dah. Maka kita minta dengan Allah Ta'ala, jangan berjumpa dengan dia walaupun sesaat. Sebab dia confirm tidak akan melayan kita dengan baik. Maka lebih baik kita pilih jalan ke syurga Allah SWT. Tak. Baik, kata dia lagi, qala al-musannif, maka dugaan pertama yang mesti dilaluinya ialah dugaan iman itu sendiri. Baik. Yang pertama mula-mula sekali dugaan. Tadi dia kata banyak dugaan-dugaan. Okey, dia mengambil contoh dugaan. Yang mula-mula dugaan kita ialah iman. Saya sebut dah tadi, bila kita tepuk dada, kita kata kita beriman kepada Allah, dan kita sebenarnya pada masa itu juga kita akan diuji. Nabi SAW ajar kepada kita ni dua, kena ada dua sifat, ar-raja' wal khawf. Ini dua kena ada selalu ada pada kita ni. Bila selepas solat ke, selepas kita buka puasa ke, selepas kita pergi balik daripada haji ke, lepas balik daripada tanah suci Mekah ke, lepas kita puasa ke, lepas kita buat apa sekalipun, kena ada dua sifat, al-khawf wal raja'. Pertama kali al-khawf, takut bimbang amalan kita tidak diterima oleh Allah. Itu maksud al-khawf, takut. Bukan takut lepas maya bulu ni kasi apa ni takut tak betul. Takut ratu. Nah, al-khawf maksudnya takut. Takut ya Allah. Nah, amalan aku ni terima betul. Itu kena ada. Jangan kata aku ni sembahyang tahajud tadi 12 rakaat, sembahyang duha 12 rakaat. Beres. Confirm masuk syurga. Ini masalah penyakit hati yang syaitan akan masuk jagung dia. Dia panggil riak ataupun bukan riak, dia panggil takabur dan sebagainya sekali. Ini kita tidak mahu. Yang kedua adalah ar-raja', harap tu terima. Kena ada juga. Jangan ada takut saja, harap kena ada. Bila takut, harap tu terima lah. Ada. Macam kita takdir orang. Buat pemain takdir sama. Takdir, takut dia terima kan. Aku ni smart dah ni tengok lah. Cumi smart dah. Dia awak tak ada. Putih pun dah ni. Kata terima takut. Agak-agak diterima. Itu sama manusia pun kita fikir gitu. Tak. Tambah-tambah lah. Dengan Rabbul Jalil Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, 5 minit. 5 minit aja. Tak. Kau maghrib kau apa kita? 5:30 baru kita maghrib kau apa? 5:30 maghrib. Jangan-jangan lagi ni. Baik, Allah. Dugaan pertama sekali masalah iman. Okey, baik, apa masalah iman kata dia? Adakah iman yang ada pada kita ni boleh kita jaga sampai ke akhir hayat? Saya sebut dah cerita bagaimana sahabat sekalian, kalau buka jauh hadis mampu. Kita oleh ulama orang Melayu tulis dalam bahasa Jawi dan diterjemah dalam bahasa Melayu. Cerita Bal'am bin Ba'urah. Ini cerita yang bagaimana mereka ulama Bani Israel dulu sehingga disebut ramai kalangan anak murid berjaya melahirkan anak murid yang alim sama dengan dia. Tapi akhir sekali buat ibadat terperaya, minum agak zina dan sekali bunuh orang, sekali meninggal dia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Ini masalah sekiranya nak jaga. Sebab itu saya mau istiqamah. Kalau sebut istiqamah, kena nak jaga amal ibadat. Betul yang kata Nabi SAW. Nah, kata Nabi, sebaik-baik amalan kamu buat ini sikit, tapi sentiasa. Kalau kita tidak mahu,
Pagi ni tak tidur. Tak. Tak boleh tidur malam sebab panas. Maka boleh semayang qiyamul lail 2 rakaat. Esok boleh kerana tak tidur awal tak bangun qiyamul lail. Malam esok pun tak makan kenyang tidur awal tak bangun qiyamul lail juga. Minggu depan pula semayang qiyamul lail. Ni kita tak mahu. Biar 2 rakaat tak ada masalah. Nah, asalkan kita buat dagangan kita sentiasa ada ataupun boleh berpegang selama-lama atau sehingga ke akhir, itu adalah lebih baik. Sebab nak jaga iman ni. Takut-takut tercabut sebelum sampai bila sampai mati ajar tak ada lah kita semua. Sebab tu kalau kita cerita pula bagaimana dekat dengan mati. Nah, ni dekat dengan nazak. Seorang nazak itu bila manusia itu nazak, maka datang pada dia itu dalam keadaan iblis atau syaitan yang menyerupai ayah atau bermak dia yang telah meninggal. Ni iman tak kuat habis tak apa sekali. Nah, mari dalam keadaan bawa berjana air. Tak, sehingga merayu. Contoh ayah dia ataupun mak dia merayu supaya kalau kamu nak minum air ni boleh, tapi dengan syarat masuk agama Kristian dulu. Merayu. Syaitan yang menyerupai wajah mak ayah kita. Sebab tu disunatkan bila orang yang nazak ayah kita, ketuk kita dengan mati, minta air, sunat kita titik air dalam mulut dia. Sebab masa itu dia sudah nampak, sebenarnya kita tidak nampak. Sunat ambil air kapal, ambil kapal itu, celup dalam air, titik dalam mulut dia, biar dia basah tekuk dia. Sebab pada masa itu dia nampak benda yang kita cerita tadi. Maka ini cubaan, ujian. Dipanggil sakratul maut. Betul, sakratul maut. Apa? Kenapa dipanggil sakratul maut? Sakrat artinya mabuk. Al-maut mati. Sebab manusia pada masa itu Umar ambil melihat benda yang dibuka kepada mereka, hijab di hadapan mereka, syaitan yang sudah nampak pada tempat mereka, sama ada dan dapat nikmat dan syurga ataupun yang dapat azab dan neraka pada masa itu. Taubat pada masa itu sudah tidak diterima oleh Allah. Kalau dalam hadis Nabi SAW sebut, taubat seorang itu diterima selagi mana tidak ada 2 keadaan. Pertama sekali ketika mana nyawa berada di halkum. Kalau sekali mana kat mati lah azab. Sebelum nyawa sampai ke halkum, sekiranya untuk taubat diterima oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, bila mana matahari naik daripada sebelah barat ke timur, balik dia barat, maka pada masa itu juga taubat hamba tidak akan diterima oleh Allah SWT. Baik. Kata dia lagi, itu yang pertama tu. Dan apabila ia telah mati dalam keadaan beriman, tadi kita bimbang takut mati dia kena kufur. Tak, akhir sekali mari ayah berupa iblis menyerupai wajah ibu kita pun kita tolak. Alhamdulillah kita boleh sebut la ilaha illallah, mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Lepasnya satu. Halangan kedua pula kata yang Ghazali, mari pula halangan kedua. Dan bila lepas keadaan itu, maka apakah telah pasti pula bahawa ia tidak akan muflih atau rugi. Allah banyak boleh ya, tak mari mesin dan mikir dah. Tak nikah, nak nikah dah, bila dah kahwin dapat anak macam-macam pula. Dia banyak halangan di sana. Jangan begitu juga masuknya. Bila bimbang iman tadi akhir sekali lepas, alhamdulillah boleh mengucap dah mati dekat Islam. Bila dah mati pula amalan kita ni diterima ataupun kita dimasukkan dengan orang yang muflis. Allah, sahabat sekalian, terlalu banyak halangan yang wajib bagi kita ni. Bila nak fikir ni? Nah, bila mati esok kau nak fikir? Hidup sekarang, al-an, right now. Sekarang kena fikir, muhasabah. Ni yang disebut oleh Sayyidina Umar Khattab, muhasabah diri sebelum daripada kamu dihisab yang hadapan Allah Ta'ala di Mi'raj. Nah, dan berkata Imam Hasan Basri, rahimahullah Ta'ala, Imam Hasan Basri yang semua dipanggil tabi'in. Dia bukan sahabat. Kita mengaji dah takrifan, pengenalan, definisi sahabat, mereka yang sempat beriman dengan Rasulullah, melihat Rasulullah meninggal dalam agama Islam. Itu antara tafsir yang ulama banyaklah. Yang boleh ittifaq oleh ulama ni, sempat melihat Rasulullah bersama Rasulullah, beriman dan mati dalam Islam. Abu Lahab dia tak mandi sahabat. Sebab dia walaupun sempat tiba Rasulullah, walaupun bukan sempat dengan Rasulullah, ada kaitan dengan Rasulullah juga, tapi dia tidak berislam, tidak Islam, maka dia tidak panggil sahabat. Okey. Tabi'in orang yang sempat bertemu dengan sahabat. Ini panggil. Dan Imam Hasan Basri sempat bertemu dengan 70 sahabat yang masuk dalam perang Badar.
Perang Badar berlaku pada tahun yang ke bila hijrah? 2 hijrah lebih kurang. Berapa orang sahabat yang sertai perang Badar? 313 orang. Imam Hasan Basri sempat bertemu dengan 70 daripada 313 orang sahabat tadi. Maka dipanggil tabi'in, Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ni semua. Satu cerita dia nak. Ada seorang yang mengamuk nak mati. Nak mati. Bila orang sebut kata ni Syekh ni nak nazak dah ni. Saya rasa cerita tu ni nazak dah ni. Ini masa kita tengok lah. Kita tak tengok nak mati semula tak sebut talqin la ilaha illallah. Ni juga antara adat kita biar kita dengan juga orang tahu lah. Orang kita, saudara kita nampak nazak lah, talqin dia la ilaha illallah. Jangan buat pun tak. Buka kelab buah luar tu. Sedangkan dalam ni nazak haji tak betul. Kalau perempuan mak saudara nenek pergi talqin sebut la ilaha, sebut tu la ilaha illallah, ajar pada dia sebab dia masa tu dia pemikiran sudah tidak syarat. Pemikiran dia sudah nampak, saya sebut tadi, sudah nampak mabuk mati. Dia tak ada nak sebut walaupun mudah la ilaha illallah ni sampai sebenarnya cukup payah bila nak sebut, bila nak mati. Sebab banyak benda yang dia fikir, maka kita kena ajar la ilaha illallah ke dia. Sebut la ilaha illallah, dia pun sembang. Apa ayahmu mari tak lagi? Tak sebut. Dia cakap kat dunia. Kita pun talqin lagi sekali. La ilaha illallah, biar dia mati. Sudah dia tu la ilaha illallah, itu yang kita nak. Itu makna antara kita boleh buat sumbangan kita pada. Bila begitu Imam Hasan Basri tengok talqin pada Syekh suami. Syekh kata tak, baini wa bainaha hijab. Antara aku dengan kalimah la ilaha illallah ni ada hijab. Tak boleh nak sebut. Tak boleh nak sebut la ilaha illallah. Syekh besar ni. Apa tak boleh nak sebut? Pelik dia kata. Dia pun cerita, aku dulu sebenarnya apa nama bila mengajar kan, aku buat maksiat pada Allah, zina, minum arak. Bila mari nak mengajar, bila tiba masa nak mengajar, dia taubat pula pada Allah. Taubat dia kata sehingga dia baca Quran, khatam Quran, dia berdoa pada Allah, dia mengajar orang. Bila banyak mengajar, buat zina pula, zina, minum arak, taubat pula. 3-4 kali begitu ulang-ulang sama sekalian, sehingga pada akhir sebelum dia nak mati dia kata, bila aku taubat, aku baca Quran sampai tak habis Quran, aku sudah pun ditutup mata aku jadi buta. Tak boleh, tak nak habis. Akhir sekali dia kata, kenapa? Kerana taubat bukan taubatan nasuha. Taubat main-main dengan Allah. Maka ni tak boleh main-main dengan Allah. Taubat yang main-main, taubat buat bola. Sedangkan sebut dah tadi, wa azamna alla an narji'a ila dzunubina, sebut dah Allah kami tak sedar, tak mau dah, menyesal antara salah satu daripada ciri ataupun benda kita taubat itu menyesal. Tapi buat juga. Akhir sekali, inilah sebab kata dia, sampai sekarang aku bukan sekadar tak boleh nak baca Quran, tak boleh nak sebut la ilaha illallah. Kata Imam Hasan Basri, setelah itu aku melihat muka Syekh ini bertukar menjadi biru dan bertukar menjadi hitam, mati dia di dalam su'ul khatimah. Saudara semua, ini seorang pengajaran kepada kita. Pengajaran kepada kita cukup besar. Hari ini ramai manusia bila melihat bala ujian daripada Allah takut. Baru ni bunyi tsunami nak jadi pula di Malaysia. Semua dah, orang duduk kelab malam tu tutup kelab malam, insaf sekejap. Dah, kadang begitulah bila aku mati saudara depan mata dia, melihat keadaan kematian, insaf sekejap. Pergi berkubur ayah dia mati, habislah manusia. Tak ada seminggu semua balik pada dosa, buat balik kepada asal. Maka ini saya sebut betapa peringatan daripada Allah penting, sebab dia tu adalah tanda rahmat sayang daripada hamba. Dia pukul sikit-sikit, dia tak balik belakang. Tsunami sikit, bunyi tsunami di Aceh, biar orang Malaysia terkejut sikit, taubat sekejap. Biar taubat, balik berasa balik. Ini tak jadi semua. Inilah maknanya perlu pada kita ni terus kepada istiqamah. Baik, kata Imam Hasan Basri, Allah Ta'ala berfirman kepada hamba-hambanya pada hari kiamat, masuklah kamu ke dalam syurga dengan rahmatku Allah. Tak? Yang masuk syurga dengan rahmat. Rahmat ni maksud apa? Rahmat kesialan. Patut jawab kuasa ni tak najah ni. Tak, 39%. Doktor kata kamu ni rajin main pelan, makan bonus 1, najah dulu 40%.
Daripada asal tak najah, tak apa, dapat akhir sekali najah juga dengan sebab markah kesian daripada doktor. Di akhirat esok ada juga markah kesian daripada Allah Taala pada hamba-Nya dengan sebab hamba ni buat benda-benda yang lain. Antara nak dapat markah bonus daripada Allah Taala, tutup aib kawan. Ini saya semua, ini markah bonus. Aib kawan ni sedap cerita lah. Kalau boleh berlama cerita lagi lah, kita nak cerita. Tak, mak tu yang main gelap tu. Tak, sebenarnya serupa pun tujuh. Cerita aib kawan, tak perlu lah. Sebab kita tahu, kita tutup aib kawan kita. Man satara musliman, satarallahu yawmal qiyamah. Allah Ta'ala akan tutup aib kita di akhirat nanti. Kata dia, dan tentukan kedudukan kamu masing-masing mengikut amalan kamu. Pada masa itu, sahabat dibahagikan manusia itu mengikut amalan masing-masing. Sebab itu perlu. Tak, manusia yang akan tenggelam dengan perlu. Tak, ada yang amalan dia banyak, perlu dia sikit. Orang teruk sehingga tenggelam sampai tahap sampai ada kata Nabi SAW tenggelam dalam keadaan perlu dia sendiri. Ni maksudnya mengikut keadaan ataupun amalan kita pada masa itu. Upah minta, ada begitu manusia? Ada. Tak, minta 200 bagi 200 kan? Tapi Allah Ta'ala minta 200 dia bagi 300. Mana 100 lagi? Bonus awak pahala upah kerana berdoa pada Allah. Ini beza antara Allah dengan hamba. Masalah doa ni kadang orang kampung kita salah faham juga. Dah hamba ni kata 20 tahun dah doa sakit macam mana. Tak sia-sia, tak sungguh-sungguh dia kata. Dah. Sedangkan kita tahu doa ni ada 3. Yang pertama Allah Ta'ala makbul tu. Makbul minta doa, mustajab doa makbul. Dah. So semua Nabi nak ajar pada kita. Dan kalau sahabat buka Sahih Bukhari, bila mana Nabi solat, Nabi semaya di sisi Kaabah. Nabi semaya tiba-tiba di kawasan apa nama dekat dengan kaki Bukit Safa tu ada kawasan sembelihan unta yang musyrikin sembelih. Di kaki Bukit Safa yang sama ada pengusaha musyrikin tengah duk sembang, duk buat projek dia. Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Lahab. Dia kata tu, tengok tu Muhammad dengan Maya tu. Siapa kan kita nak berani letak perut unta ni atas belakang Muhammad? Perut unta. Tak apa Abu Lahab sedikit. Pak usaha dia pergi, ambil letak kapur unta ketika Nabi tengah sujud di belakang. Nabi tengah sujud. Nabi tak bangkit. Semua kat gelak belakang tengok, melihat yang apa yang dilakukan pada Rasulullah. Nabi tak bangun. Nabi terus bersujud kepada Allah SWT.
Sehingga anak dia Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Sayyidah Fatimah anak bongsu Nabi yang Nabi cukup sayang. Nabi cukup sayang kepada Fatimah ini, dan Fatimah cukup sayang kepada Rasulullah. Bila tengok ayah ni diperlakukan sebegitu, menangis, kejam, pergi kepada Rasulullah, ambil unta, buang belakang Nabi. Sehingga Nabi bangun melihat seorang-seorang kepada yang berlaku kepada dia. Tengok seorang Nabi doa sepatah, Allahumma alaika bi Amr bin Hisham, Allahumma alaika bi Abi Sufyan, Allahumma alaika bi, semua Nabi tunjuk doa, ya Allah tolong hancurkan Amr bin Hisham, ya Allah tolong hancurkan sekian, semua doa Nabi doa semua yang kuat yang ada di kaki bukit Safa, dia kalangan pembesar Quraisy pada masa itu. Apa hukum doa anak? Harus ada hadis. Nabi pernah doa, bila mana diperlakukan sebegitu, Nabi keluar sepatah, ya Allah tolong hancurkan orang sekian. Sahabat sekalian, bila semua kalangan kaki pembesar ni dihancur, mati, bila setelah 10 tahun baru mereka ni semua ni habis. Bila mana berlaku perang Badar. Kata ulama, semua nama yang disebut oleh Umayyah bin Khalaf, Amr bin Hisham, semua Nabi sebut dalam doa dia tadi, semua mati dalam perang Badar. Nak sebutnya antara jarak masa antara Nabi doa kepada perang Badar berapa lama Ustaz? 10 tahun. Itu Nabi berdoa. Kita ni kalau boleh tak? Kalau boleh doa hari ni mustajab. Ini masalah kita. Nabi itu doa selama 10 tahun baru Allah Ta'ala mustajabkan doa dia. Allah mustajab ke mustajab? Jangan tak kata Allah Ta'ala tak mustajab. Makbul. Bila mana 10 tahun. Hari ni semua kita nak tergesa-gesa. Ini masalah. Sehingga kita malas berdoa. Malas doa ni. Semua ustaz kita cerita, malas. Dia tak hari doa, ya Allah nak ajak esok. Doa gitu je, Allah nak ajak esok. Esok pula, ya Allah untuk jodoh baik. Lusa pun, ya Allah untuk jodoh yang baik. Akhir sekali, ya Allah, macam biasa lah. Malas nak doa ni akhir sekali, ya Allah macam biasa lah. Macam biasa dulu boleh doa. Malas nak doa semua. Allah. Gerangan mana kita itu masalah pada kita. Kita tak tengok harap ni kan, kalau dia berdoa dengan Allah kan, macam seolah-olah dia yakin Allah tak nak makbul doa dia. Sungguh sujud ke dia berdoa. Tak ada saya tengok harap sambil lewat doa, tak ada. Doa sungguh sampai menangis. Itu maknanya sampai tak yakin dia. Kata Allah Ta'ala, ana fi dhanni abdi, aku ni berada serta hamba aku. Kita yakin doa kita makbul. Kita yakin berdoa Allah Ta'ala makbul, tak makbul. Itu masalah yang ada begitu. Nak tergesa-gesa, tak yakin masa berdoa, tak sungguh masa berdoa. Ini masalah cukup yang saya tengok ketara pada orang Melayu khususnya. Malam-malam Qadar. Kenapa ada Lailatul Qadar? Malam Qadar itu kerana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pendek-pendek. Umur aku kata Rasulullah baina 60 wa 70. 67 bulan. Kalau panjang umur sekali pun tak guna, dah 100 tahun. 100 tahun tukar. Anak kau cucu ni mari. Orang umur 100 tahun nyanyuk dah. Maka tak ada guna juga kata Nabi. Tapi kalangan Bani Israel 70 tahun ibadat saja. Allah. Lalu Allah Ta'ala mahu menunjukkan keadaannya ini kepada para malaikat. Sebab apa? Malaikat pada dulu ingkar. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya Allah, Allah Ta'ala berfirman nak buat khalifah ni. Malaikat Allah. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Nak buat ke Tuhan ni, pokoknya ni. Numpah darah Abbasiyah, Masbiru di Tamadri, numpah darah ni kamu nak suruh jadi khalifah. Tapi Allah Ta'ala qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Allah Ta'ala jawab balik, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Ilmu Allah Ta'ala maha luas. Baik. Dengan sebab roh jawab malaikat itu kepada Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala pun nak tunjuk hebat manusia. Mau nak menolak pandangan malaikat tadi tak betul. Baik. Kata dia Allah Ta'ala telah mengutuskan kepadanya satu malaikat satu malaikat yang memberitahu bahawa walaupun ia telah beribadat 70 tahun lamanya, namun ia masih belum layak untuk masuk dalam syurga. Allah Ta'ala berkata begini, Allah Ta'ala utus satu malaikat bisik beritahu pada
Bani Israel yang beribadat 70 tahun ni, kamu tak boleh masuk syurga. Tak boleh masuk syurga. Walaupun 70 tahun kamu tak layak masuk syurga. Ni, Allah Ta'ala suruh nak test, nak uji. Apabila malaikat ni selesai memberitahu hal ini kepadanya, lalu dia berkata, lelaki itu berkata pada malaikat tadi, itu bukan urusan saya, mind on our business. Betul kan? Itu bukan urusan saya. Dia kata masuk syurga tak masuk syurga. Kata dia, saya diciptakan untuk beribadat kepada Allah. Allah Ta'ala. Cuba kita test. Kita terus study Quran. Tadi Quran tiba-tiba alik kawan rumah kata, awak tak nak ajar dah. Tanya awak nak pakai sup terlampau ni. Saya study Quran, awak kata tak nak ajar. Ni, ada manusia Allah Ta'ala uji sebegitu. Kata dia, maka itulah kerja yang mesti saya lakukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini matlamat kita dicipta. Bukan kita dicipta nak masuk syurga, nak selamat daripada neraka. Betul, ada manusia ni kata kita baca syarah hadis Manawi. Kata manusia ni beribadat ada 3. Pertama sekali nak mengharap pahala. Manusia. Betul lah, kau ni 3 ni. Pertama ada manusia nak harap pahala. Pahala Lailatul Qadar ni sopo kita sembahyang beribadat 1000 tahun. Cari Lailatul Qadar. Cari satu Ramadan, mari 20 Ramadan, buku ketupat. Tak cara dalam Ramadan. Lagi sekali, Lailatul Qadar ke mana, dia ke mana. Ada manusia nak buat ibadat ni kerana pahala. Yang kedua, ada kerana manusia buat ibadat ni nak syurga Allah. Tak, siapa-siapa yang buat amalan sini boleh pahala, boleh syurga sekian-sekian, bidadari sekian-sekian. Tak, nak buat amal ibadat. Ada manusia ibadat nak syurga. Betul juga, tak masalah. Tapi yang ketiga, ada manusia buat ibadat nak pada redha mardatillah. Hak ni baru betul. Hak ketiga paling betul. Tiga-tiga ni, 1, 2 tu, mana yang paling betul? Yang ketiga. Baik. Kata lagi, ni kata dia, aku dicipta untuk ibadat. Tak ada masalah. Apabila malaikat itu kembali kepada Allah, lalu ia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau maha mengetahui apa yang telah dikatakan. Tahu, wahai Allah, mengetahui lebih berat itu. Lalu Allah Ta'ala berfirman, apabila hamba-Ku itu tidak berpaling daripada beribadat kepadaku, maka aku membalasnya dengan kemurahan-Ku. Allah. Walaupun kata begitu, dia ibadat kepada Allah. Aku nak jadi. Maka aku membalasnya dengan kemurahan. Aku juga tidak akan berpaling daripadanya. Maka para malaikat aku, kata Allah, bersaksilah bahawa kamu semua aku telah mengampun dosa-dosa dia. Allah. Terus sekalian, ini rahmat dari Allah. Sebab itulah Pak Imam Syafi'i susun, ila stulil firdausi ahlan wala aqwa 'ala an-naril jahim. Ini bahasa cukup cantik. Nak ya Allah, nak masuk syurga tak layak ya Allah. Tak, aku ni bukan ahli syurga. Tak, nak minta ya Allah masuk syurga malu. Ulama nak minta masuk syurga ni malu. Islam semua. Tak salah, saya sebut tak salah doa gitu. Cuma ulama semua ya Allah masuk dalam syurga ni tak rasa tak layak. Tapi sebut macam mana? Wala aqwa 'ala an-naril jahim. Tapi aku tak daya nak lalu azab neraka ya Allah. Fahabli taubatan. Minta kepada Allah taubat, terima taubat. Ni yang betul. Ni yang kita kena faham dari segi seni bahasa Arab. Hak duk roh atau hak duk jawab ke kuat ni sebab dia tak tahu bahasa. Tak reti bahasa, mudah kata. Maksud kata lebih kurang tak betul sampai ni tak reti. Atau orang yang nak sebut ulama ni cukup teliti sehingga minta dengan Allah pun. Salah satu ulama kata doa tertolak dengan sebab mengajar Tuhan. Mengajar Tuhan. Ya Allah, berilah aku kaya. Kalau aku kaya, aku nak ibadat. Aku tak akan lupa hamba. Mengajar Tuhan pula. Doa dah. Mengajar, ya Allah, tolonglah anak orang sekian. Anak kalau dia mati dah suruh tengok. Mati pula dia terjelas. Mati pula rupa hidup. Ajar Tuhan nak buat. Tuhan pandanglah, ya Allah, aku suruhkan dia ni padamu. Pandang, cukup. Madai dah tu. Dia menzalimi aku, ya Allah, tolong balas. Cukup dah tu. Ni ajar Tuhan buat sekian. Ini sebab doa tertolak, tak boleh. Macam kita ngamuk kita lah. Itu yang jawab. Aku makan garang lebih dulu pada kamu lah. Aku rasa garang dulu. Tu mok dah tinggi. Jawapan lah. Ajar mok sekian-sekian je. Tahu lah orang tua tu nak buat apa. Maka aku sekali diampun kepada Allah. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kata setengah ulama ini kalam daripada Imam daripada Sayyidina Umar.
Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzanu. Kena hisab diri sebelum hisab dan kena timbang amalan sebelum kamu ditimbang. Semua hisab, muhasabah lah ni. Tak ada tak betul, kita boleh baiki. Di akhirat kalau muhasabah tu tak betul, nak macam mana? Nak balik ke akhirat, kau balik dunia tak boleh. Maka betul kata orang Melayu betul kan? Menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tak guna. Betul kan? Ini sebenarnya pepatah ini sesuai untuk kita memikirkan amal soleh ataupun amal ibadat kita sebenarnya. Dan berkata Sayyidina Ali, ini kalangan Sayyidina Ali, nak tulis kalangan ni sahabat sekalian, tok kapal ini sepakat cukup bermakna. Man zanna annahu bidunil juhdi yasil fahuwa mutamannin, wa man zanna annahu bibazlil juhdi yasilu fahuwa mustaghnin. Apa maksud? Siapa-siapa yang menyangka bahawa tanpa usaha dia dapat masuk syurga, tak apa, macam tadi lah. Tak apa, Tuhan ni maaf ngampun. Dah kita buat amal, buat zalim, dah buat dosa pun. Dah satu okey lah Mekah. Duk rasa dia akan masuk syurga, tapi tak buat, tak usah. Maka kata Imam Ali, Sayyidina Ali, orang ni sebenarnya mutamannin, orang berangan-angan. Angan-angan macam ni, angan-angan tunggu lah. Sedangkan iman ni tidak boleh tidak boleh berangan-angan. Tidak boleh hanya sekadar kena buat, kena praktik. Itu baru iman. Satu. Ada golongan kedua pula, wa man zanna annahu bibadlil juhdi yasil fa huwa mustaghnin. Ada pula manusia ni buat ibadat, dia tidak menghiraukan dia mengharapkan semata-mata kerana usaha dia. Usaha insya-Allah mampu masuk syurga ni. Tak mengharapkan rahmat Allah. Tak betul juga. Fa huwa mustaghnin, kata Imam Ghazali, kata Imam Sayyidina Ali, orang ni mengkaya, artinya tidak berhajat langsung kepada Allah Taala. Pun tak betul. Usaha kena buat. Ibadat kena usaha, tapi yang paling penting rahmat Allah kena minta. Ya Allah, ya Arhamar Rahim. Arhamar Rahim, apa maksud ya Arhamar Rahim? Irhamna. Maksudnya tolong kasihanlah kepada kami. Itu maksud kita berdoa itu. Dan berkata Imam Hasan Basri, mencari syurga tanpa amalan adalah satu dosa daripada segala dosa Allah. Dalam bahasa Arab disebut talabul jannah bila amalin zambun minal zunub. Minta syurga tapi tak beramal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, nak dunia hasanah, nak dunia baik, nak akhirat pun baik, jauhkan azab neraka. Lepas tu buat maksiat pada Allah. Semaya pun doa. Ini kata Imam Hasan, berdoa itu bila tak buat berdosa daripada kalangan dosa-dosa. Bila kita berdoa, kita jangan mengeji Allah Taala. Masuk mengeji macam mana? Minta ni. Minta ya Allah nak najah aku esok. Study tu. Ni paling mengeji Allah. Usaha, kita tidak berusaha. Study dulu kita tak pergi. Buku malam aku esok baru study. Ini dia paling mengeji. Semaya ajak sekali dua, semaya ajak ni kalau boleh 2 rakaat semaya. Sungguhnya minta ya Allah bagus, saya tak kata tak betul, bagus begitu. Tapi usaha tak ada pun tidak betul. Maka kita minta syurga dengan tidak beramal, itu adalah salah satu daripada dosa-dosa. Baik, kata dia lagi, dan beliau berkata lagi, Imam Hasan Basri, tanda faham hakikat itu ialah meninggalkan memperhatikan pahala satu amalan. Hakikat ilmu ni semua kita meninggalkan, kita perhati pahala satu amalan, bukan meninggalkan amalan. Maksudnya apa? Maksudnya hakikat ilmu kita ni, kita jangan tengok membandingkan pahala. Ni pahala sikit tak buat. Balik sebenarnya kita bukan meninggalkan amalan amalan yang itu tadi lah. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu. Apa maksud al-kayyis? Kayyis kuas lah. Bahasa Arab tu kuas. Kuas ni bagus, cerdik. Ni ada hadis, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ahmaq man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah ta'ala al-amani. Orang yang bijak, kata Nabi, itu ialah orang yang sentiasa menghitung dirinya. Yang kedua, beramal untuk kehidupan sudah mati Allah. Orang yang bijak ni. Bukan kata ingat mati, tak ibadat tak. Ingat mati, teruskan amal ibadat, buat kerja tapi berhati-hati. Itu maksud kita ingat pada mati. Dan orang yang bodoh, al-ahmaq maksudnya bodoh. Ialah orang yang selalu memperturut kehendak nafsu dan hanya banyak berangan-angan untuk mendapat kemurahan Allah Ta'ala. Semua, saya rasa kita berhenti pada itu. InsyaAllah kita akan masuk nasihat yang kelima pada minggu yang akan datang, insyaAllah.
mungkin insyaAllah dalam imtihan ni saya cuba ambil. Sebab saya sebut tadi, lepas imtihan, masa organize program start, sudah saya tak ambil dulu dah. Biar nanti kalau lagi jumpa siapa nak datang tu, boleh tempat dulu, tak ada masalah. Kita cuba nak hafidkan kita ni sebelum Ramadan dah, tak ada lah. Saya nak balik Malaysia lah kan. Nah, yang terakhir isu syariah semua, saya alhamdulillah syukur kepada Allah sempat habis juga, sempat sempurnakan kitab buku itu bersama dengan Ustaz Ahmad Ruan. Kita buat untuk contohnya ada beberapa maklumat yang saya banyak tidak terangkan. Cuma dalam isu-isu terbaru terkini selepas syariah, selepas Basya itu, saya dah cerita banyak pada dalam macam ada pun yang zaman Hafiz Al-Assad terlalu zalim, saya tak cerita. Contoh peristiwa pembunuhan Hama, sahabat dia terlalu zalim Hafiz Al-Assad ini, maka sahabat-sahabat dia baca tengok bagaimana keadaan mereka ni yang terlalu menzalimi rakyat, sehingga pada hari ini tak selesai lagi syariah, tak selesai hari ini. Ni sekarang ini syariah sudah dimasuki oleh wakil rombongan PBB. PBB dah masuk ke syariah, bunuh hari-hari masih ada lagi. Tengok jahat zalim, Bashar zalim, yang zalim. Dia kata bukan kata bila PBB masuk berhenti tak, dia masih meneruskan pembunuhan. Sehingga kalau sahabat-sahabat tengok video, seorang rakyat yang digali sampai separuh ni, kan? Sebut kul la ilaha illa Bashar. Tentera keliling ni sebut, paksa rakyat ni sebut, tukar kalimah syahadah kepada la ilaha illa Bashar. La ilaha illallah dia akil, sudah dia mati sehingga dikambung, tak bunuh, ditanam hidup-hidup. Ini saya sebut kezaliman yang berlaku. Ada Hizbullah semua itu sokongan. Tak, saya sebut contoh baru ni, saya sebut contoh Mesir. Dr. Salim Awad, calon presiden Mesir. Dia ni lebih toleran sikit. Toleran pula nak baik dengan Iran, nak baik dengan Syiah. Bahawa ni golongan Islam hantar dia nak baik dengan Iran. Apa Iran buat kepada Syrian? Sekali merosot, sokongan dia merosot dengan sebab kenyataan dia open, nak baik sangat dengan negara Iran dan juga Syiah. Jadi saya sebut ini yang berlaku sesuai balik. Dan saya rasa 90% sehingga 80% rakyat Malaysia tak tahu, percaya tak? Tak tahu keadaan yang berlaku Syria, dengan sebab media pun tutup macam-macam isu yang berlaku. Jadi maknanya kita boleh balik cerita. Dan nak minta lah pada yang nak balik Malaysia ni, nak kalau ada isi tu berita sekira cerita, kita cerita biar rakyat Malaysia tahu penderitaan mereka ni lebih teruk daripada rakyat Gaza dan rakyat Palestin pada masa ini. Cerita terangkan sikit tentang Luqman Hakim. Beliau wali Allah ataupun sahabat ataupun ulama. Beliau hidup zaman bila. Baik, Luqman Hakim ni kalau dia ada dalam surah disebut dalam surah surah apa dia tu? Surah Luqman. Dah. Kata ulama pertama dia ni adalah nabi. Pandangan. Yang kedua tidak, kata ulama, setengah ulama kata dia ni bukan nabi, tapi dia hanya min auliyaillah. Dan kalam dia banyaklah yang disebut kepada anak dia yang dia ceritakan wa isqala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya apa nama sehingga ke akhirnya banyak wasiat pada anak dia tu. Dia pandangan, ada kata nabi, ada kata auliyaillah. Bila hidup zaman bila ni anda pasti akan cek balik zaman bila. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Ya. Baik, insyaAllah kita akhir sini. Mudah-mudahan semua kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang pertama sekali minta keamanan khususnya di Mesir ni, sebab kita nak study. Walaupun kata jangan cara politik Mesir tu, masalahnya kita tak boleh nak study lah. Tak boleh nak study awak, apa yang sama-sama negeri awak tak apa. Cuma kita ni Al-Ajnabi ni tak berhak untuk masuk campur politik Mesir. Cuma yang kita mohon kepada Allah supaya negeri ataupun negara Mesir ni kembali dalam keadaan untuk nak menjenama ataupun nak kembali membangun. So semua Erdogan mari Mesir kejut. Dah, dia kata Mesir ni banyak sumber ekonomi.
Tak, Mesir cuba sahabat kilang apa semua ekonomi, ziraah, pertanian, sana'ah, kilang. Terusan Suez tak ada di Malaysia. Tak. Malaysia ni ada sungai Gombok tu ya. Tak, tapi tak boleh menjaga ekonomi negara. Ni Mesir ada terusan Suez yang cukup strategik. Kawasan pelancongan sebagainya ke. Erdogan terkejut, kami ni tak hanya ada pertanian, siaran dan juga pelancongan pun boleh membangun macam ni, tapi kamu Mesir tak ada macam-macam apa nama Sumber tak boleh membangun. Dia pun pelik keadaan Mesir yang sebab lana-lana kelompok lah yang duduk kelompok kaya ni lah. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau ada orang buat salah dengan kita, ada orang buat salah dengan kita kan? Dan dia tidak maaf dengan kita sampai dia meninggal dunia, okey? Tapi kita dah maafkan dia, adakah dia akan dihitung yang akan kesan dia itu kan dia? Atau dia dikira dah minta maaf pada kita? Dia gini, keadaan bila ada orang salah buat salah kita dan dia tidak maaf dengan kita sampai dia meninggal dunia, tapi kita dah maafkan dia, dah selesai. Tak, ada orang buat khianat pada kita. Tak. Cuma saya sebut tadi lah, bila khianat, bila melibatkan urusan Adam, dia kena berjumpa dengan orang tadi, tak? Sebut, ngaku, saya buat sekian, saya minta maaf. Okey, tak. Yang kedua, kalau melibatkan harta, kena buat hantar balik. Tak boleh ala kita ala beralah lah. Ala beralah pun. Yang kamu hijau tu 2-3 ribu ni. 2-3 ribu ni ala beralah lah. Hantar kat raya pula. Hantar hari raya kan selalu kita hantar kat mohon salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Hutang tak bayar. Lepas tu hantar kat raya maaf zahir batin. Bayar hutang dulu baru boleh maaf zahir dan batin. Jadi ni saya sebut bila dia sudah dia minta maaf dan dia hantar ambil barang dan dia kembalikan barang kita, tak ada masalah. Tak. Dan kita pun dah maaf kepada dia. Tapi sampai meninggal dunia, sampai meninggal. Tak. Maka dia tidak terlepas lah. Cuma saya takut berlaku khilaf akas. Sebalik kes kita buat zalim pada orang, dan tiba-tiba orang tak mau maafkan kita sampai mati, sampai dia tu mati, tak? Ataupun sampai kita mati, macam mana tu? Maknanya juga jawapan kita sudah pun terlepas dengan sebab kita sudah pun buat minta maaf sudah. Sekali dia tak mau maafkan kita nak macam mana? Tak. Yang penting kita sudah pun minta maaf. Jawapannya tidak lah. Akan senang tadi. Dan yang paling penting, kalau dia menzalimi kita dan kita tahu dia sudah meninggal dunia, yang pertama sekali tolong doa untuk dia. Doa untuk dia. Ya Allah, dia telah walaupun dia zalim pada aku, tapi aku dah maafkan dia. Maafkan dia, wahai Allah. Pertama. Yang kedua, jangan ungkit lagi kezaliman dia. Bila kita tak maaf pada orang, jangan lagi mengungkit benda yang lama dah lepas. Qad madha qad fat. Dia benda berlalu ni telah berlalu, dan kita jangan lagi sebut kerana itu tanda kita maaf. Bila kita ungkit lagi, itu makna kita masih ada lagi perasaan ghil, dendam, tak puas hati pada dia, terhadap kita sudah pun maaf pada dia. Ada isu semasa. Apa pandangan Ustaz mengenai isu semasa hubungan diplomatik Egypt dengan Arab Saudi yang dikabarkan tegang kini? Hubungan diplomatik ni begini. Ada seorang rakyat Saudi, saya tak sini, rakyat Mesir, dia bawa dada saya. Adalah jenayah lah di Saudi. Jadi polis Saudi tangkaplah dia. Nak cara mahkamah. Nama apa siapa ingat? Dia Serawi apa nama? Dah. Di Saudi dan berlaku dengan rakyat Mesir. Bila ditangkap rakyat Mesir di sana, rakyat Mesir di Mesir ni protes di hadapan safarah kedutaan Saudi di Kairo. Protes pula, bukan protes biasa, bawa pula poster gambar Malik Abdullah, Raja Abdullah dengan penghinaan yang begitu teruk. Muka macam-macam dia buat gambar itu. Tak, aku sekali marahlah macam kita lah. Tak, protes di kedutaan kita, buat gambar duta pelik-pelik. Nah, kita pun marahlah. Hari sekali kedutaan kerajaan Saudi buat keputusan, kita tutup safarah kita di Saudi dan konsulat di Suez dan Iskandariah. Ada pejabat konsul di Iskandariah dan juga di Suez. Dua ni tutup tiga-tiga ni safarah di Kairo. Tarik balik duta, pergi balik Saudi
dan kita gantung hubungan antara Mesir dengan Saudi. Saya tahu kesannya bila menggantung hubungan Saudi dengan Mesir. Tahu sekali rakyat Mesir tak boleh buat haji. Tak. Lagi haji mana? Haji di Perancis. Boleh Pak satu-satunya negara Mekah sebab ada negara Saudi. Silap-silap aku lah Raja Abdul Muttalib kurang ke kota habis. Baik, kota tak apa lagi. Tak boleh begitu semua. Ada sekali rombongan daripada kerajaan ni di balik jumpa di 3 Rifah diketuai oleh speaker Parlimen Dr. Sa'akat ni, speaker Dewan Syura Dr. Ahmad Fahmi, berapa lebih kurang 100 orang ada belakang yang tu. Ketua Padri pun ada, Syekh Muhammad Hassan pun ada, semua pergi pujuk sembah balik. Alhamdulillah sambut baik. 2-3 hari kemarin semalam saya tengok dia hantar balik duta dia, duta Saudi ke Kairo. Tak ada masalah. Okey. So, semua berdoa lah. Saya nak minta semua orang untuk pilihan yang Mesir doa. Jangan sekali-kali bagi fulul mubarak menang semua. Fulul mubarak menang ni habis kita. Kerajaan terpaksa sedia transport balik pula kita. Siapa fulul mubarak daripada 13 orang sana? Pertama sekali nama dia Ahmad Syafiq. Ni Ahmad Syafiq ni saya cek lah. Ahmad Syafiq saya tengok ramai kat di sofa Ahmad Syafiq di Nasrullah. Ahmad Syafiq ni bekas menteri penerbangan udara zaman Mubarak. Dan sewaktu Saurah revolusi, Mubarak lantik dia Perdana Menteri. Apa berlaku sepanjang revolusi? Pembunuhan rakyat ditahan. Siapa yang terjawab masalah ditahan? Perdana Menteri lah. Iaitu Ahmad Syafiq. Tiba-tiba rakyat tolak dia, Mubarak jatuh, dia pun letak jawatan Perdana Menteri. Cari dua ni tahan presiden. Satu, jangan bagi Ahmad Syafiq menang. Yang kedua, Amrul Musa. Amrul Musa ni bekas sesat Liga Arab. Siapa dia ni sebelum sesi Liga Arab? Bekas Menteri Luar Mesir, Menteri Kabinet Mubarak juga. Habis menang dua-dua ni semua, tak berguna Saurah 25 Januari. Rakyat akan turun sekali ke tahlil kalau mereka menang. Sebab tu mereka dua ni confirm tak akan menang. Maka satu-satunya cara nak bagi salah seorang yang menang dengan cara tazwir intikhabat, menipu pilihan. Saya tahu SPA Mesir. Saya guna SPA Suruhanjaya Lajnah Ulia Intikhabat memasukkan daftar pemilih 3 juta rakyat Mesir secara mendadak. Pilihan parlimen boleh apa? Boleh 1 ni. Boleh 2. Senarai jumlah pengundi berapa rakyat Mesir semua? 50 juta Senarai terbaru dikeluar oleh SPA hari 2 hari ni yang akan mengundi dan pilihan presiden 53 juta orang. Daripada mana 3 juta mendadak meningkat dan tempoh tak sampai setahun. Guna pun dia tu juga. Sama, jadi operasi lama. Tak ada kita suruh intikhabat, satu-satunya cara nak bagi salah seorang Ahmad Syafiq ataupun apa nama orang lagi tu Amrul Musa. Sebab itu satu lagi SPA dia menggunakan fasa madah 28. Ada satu fasa daripada kempen pelarian itu 28. Pasal 28, pasal yang ke-28. Tidak boleh mana-mana calon dan juga parti membuat bantahan kepada keputusan SPA. Maknanya keputusan SPA muktamad. Dia nak buat macam mana? Berlaku bisnes nak berapa penipuan, tak boleh nak buat bantahan sebab sudah termaktub dalam peramanan. Apa sekali nak tipu. Cek semua daripada berapa orang AJK SPA tu rupanya hakim yang dilantik oleh Mubarak dan ketua SPA namanya Mustasyar Farouk Sultan adalah ketua hakim Mahkamah Perlembagaan bekas